Nak tengok bagaimana kita nak lukis free body diagram. Okey, dia punya short form adalah FBD, free body diagram. So dekat sini saya ada sertakan 3 kes. Okey, yang pertama adalah objek M ini berada di atas sebuah permukaan. Okey, dengan mass M. Jadi kita dah belajar, saya boleh listkan dulu force-force yang kita dah belajar. Okey, yang pertama kita belajar adalah weight. Okey, yang kedua adalah tension. Okey, yang ketiga normal force. Yang keempat frictional force. Dan yang terakhir adalah external force. Kita check, adakah dia ada mass? Yes. Adakah dia ada tali? Tidak. Adakah dia berada di permukaan? Ya. Jadi dia ada normal force. Adakah dia berada di atas permukaan kasar ataupun rough surface? Tidak. Maka tiada frictional force dan tiada label F pada badan M itu. Jadi tak ada. So kita cuma ada free body, kita cuma ada 2 jenis force pada objek ini. Jadi step yang pertama awak kena buat titik lah. Okey, represent body tersebut. Awak tak boleh lukis body. Okey, sebab apa nama dia free body diagram. Free. Kita kena buat satu dot mewakili objek and then kita lukis weight. Weight dia ke bawah. Okey. W. Okey, weight dia tadi ke bawah. Allah, dia jadi ikut lain pula. Sana. Ni. Okey, so dot tadi saya tukar colour sana, dot tu sini supaya awak nampak lah types of force dia tu. Okey, dot. Tu weight kita ke bawah. W, label W. Semesti ke bawah lah. Okey, next dia ada apa? Normal force. Normal force kita surface kita ke macam ni. Okey, kalau kita boleh lukis dulu kat sini. Weight ke bawah. Dan normal force dia kat sini. Normal force 90 darjah dengan permukaan. Jadi normal force dia bila kita kumpulkan force pada satu tempat, mesti pada satu titik lah. Normal force. So ini adalah free body diagram. Disebabkan dia tidak bergerak, maka tiada direction velocity ataupun acceleration pada FBD kita. Okey, kita tengok pula pada gambar rajah yang kedua. Okey, saya suka lukis pada objek dulu supaya sebelum saya transfer. Okey, so objek ni M1 ni kita ada apa? Kita ada mass. Jadi kita boleh lukis dulu dia punya weight dia ke bawah, dia ada mass. Okey, W label. Okey, next kita ada apa? Dia duduk atas permukaan. Jadi dia ada normal force. Okey, normal force. Okey, lepas tu dia ada tali pada badan dia dan kita punya direction of tension kita kena ke kanan. Okey, minta maaf saya tukar colour Zat supaya awak nampak lah dekat situ. Kita buat biru lah. Okey, so ke kanan. Okey, tension. Okey, ni tension ke kanan. Okey, kenapa? Mesti keluar daripada objek. Okey, direction dia kena ke kanan. Okey, ada lagi tak? Dia tak kata pun surface ni ada rough, maka ini untuk objek pertama. So, objek pertama kita kena lukis. Okey, buat dot. Okey, buat dot. Lepas tu kita transfer lah anak panah yang kita dah lukis pada objek. Okey, W1 saya label. Okey, W1 sebab apa? Sebab dia mass 1. Kena label macam tu lah. Okey, force yang kedua adalah normal force ke atas. Okey, normal force. And then force yang ketiga tadi adalah tension. T. Okey, T. Okey. T ni pun dia T1 saja. Dia terpadam T. Okey, T. Jadi, kita kena tengok pula
Okey, sekejap kita selesaikan. Okey, kita tengok dulu objek yang kedua. Objek yang kedua ini, dia saya label W ni hijau lah nah. Dia ada mass juga. Dia ada mass. Maka dia ada weight juga. Weight 2. Tersengit pula. Minta maaf. Okey, so objek ni W2. Okey, W2. Okey, so dia bersentuh tak pada mana-mana? So tak ada. So dia tak ada normal force. Dia ada tension. Tak maaf, tali ni sebenarnya lurus. Okey, saya tukar color dia tension tadi color biru. Dan saya letak juga color biru sebab dia tali yang sama. Dan label sebagai T sebab dia T. Sebab dia tali yang sama, saya label T. Kalau ada dua tali yang berbeza, label lah T1, T2. Ni dia hilang arrow dia ni, kena bubuh arrow tension. Ni pun dia hilang juga ni. Okey, tadi saya dah tulis dah kan. N. Ni W. So label dia tu kena ada lah. Okey. Tengok dia hilangkan semua saya punya label. So, kita label sekali lagi. Kuning, normal force, hijau, weight dan tension. Tension kita. Okey ni. Ni untuk mass 1. Macam mana nak tahu? Sebab saya dah label mass 1 tu dengan W1. So kita akan lukis untuk objek yang kedua. Disebabkan dalam diagram kita tu ada dua objek, maka kita kena lukis dua free body diagram. So W2. Okey, W2. Ni saya tak alter dah lah. Susah pula. Okey. So normal force tak ada, kita terus ke tension. Tension dia ke atas. Tension ke atas. Awak tengok tali dia ni kena arah tension kena tengok kita macam mana kita nak menegangkan tali. Takkan towards the object nanti jadi kendur. Jadi towards outward from the object. So tension dia ke atas. Satu lagi adalah kita tengok possibility dia punya pergerakan. Okey, pergerakan kalau tengok kat sini, mass yang kedua ni 9. Mass yang pertama ni 5 kilo. Jadi kita agak-agak dia bergerak ke mana? Objek yang pertama akan tertarik ke kiri, ke kanan disebabkan objek yang kedua ni lebih berat. Maka kita label lah. Pergerakan dia nak letak A pun boleh, nak letak V pun boleh. Yang ni dia bergerak ke mana? Ke bawah. Jadi direction of motion awak kena letak juga pada free body diagram. Kalau objek yang pertama dia bergerak ke kanan. Kalau objek yang kedua dia bergerak ke bawah. Okey, acceleration dia sama sebab dia bergerak sekali. Okey, kita tengok pula kes yang ketiga, iaitu inclined plane dan dia adalah rough. Okey. So pertama sekali kita label dululah pada rajah dia tu. Okey, weight sentiasa, direction. Saya tersengit, minta maaf. Jadi untuk lagi kita tegak sikit. Okey. So direction dia ke bawah. Okey, tegak dah tu. So W. Hilang kan? Okey, sebenarnya kena ada. Lepas tu dia berada di atas permukaan. Dan permukaan dia ni sengit. Jadi 90 darjah dengan permukaan adalah ke atas. Macam ni sengit 90 darjah. Okey. Ada tak yang student nak tanya? Kena bubuh ke 90 darjah tu? Tak apa. Janji awak lukis tu betul. Dia hilang juga. Okey, next. Kita ada apa lagi? Rough. Bila perkataan rough ini, okey, rough ini bermaksud kita kena ada, kita nak berkala apa? Kita berkala merah lah kan? Okey, friction. Awak tengok dia bergerak ke kanan. Okey, kena tahu. Friction oppose motion object. Okey, motion of object. Jadi objek dia ke atas. Jadi friction kita kena ke bawah macam ni. Ke bawah bermaksud arah incline tu lah. Jadi kita label dia friction. Adakah dia bergerak? Ya, dia bergerak. Jadi dia tengok dia terdouble lah. Saya tulis ni. Saya offkan kat sini. Okey, yang ni adalah friction FK. Sebab apa? Dia ada acceleration. Jadi tengok dia kalau kita nak lukis dia padam yang ni. Dia tak mau padam sana. Okey, oppose the motion lah. Oppose
F, friction, oppose the object motion. Okey, jadi dekat sini dia oppose lah. Dan kita ada external force yang dia telah lukis kat sini ya. Yang ni adalah external force. Adakah dia ada tension? Tak ada tali pada dia, maka tak ada. Jadi kita cuma ada force yang 4 ni je lah. Ada 4 force. Jadi kita buat pula kat tengah. Okey, so kita ambil ni saat. Kita ada apa? Kita ada weight ke bawah. Okey, kita ada weight. Lari sikit ni. Next, kita ada normal force. Normal force jangan buat macam tu. Pasal ingat. Okey, normal force. Buat dia sengit. Okey, dan kalau awak perhatikan, friction kita mesti 90 darjah juga. Sebab normal force 90 darjah dengan surface. Friction atas surface. Jadi dia kalau kita lukis bagi nampak sikit 90 darjah tu. Jadi ini adalah friction K. Okey, dia terpadam. Sekejap lagi saya tulis semula. And then dia punya external force opposite dengan frictional force. Ke sini. Jadi label F. Okey, so dia tak mau ikut saya. Kita padam kat ni, kita bubuh. Ini adalah normal force. Ini adalah weight. Ini FK. Okey. Itulah free body diagram. Nampak macam tak berapa nak cantik kan. Saya lukis mula. Ni force. Yang ni friction. Okey, minta maaf saya tersalah lukis. Okey. Force friction ni mesti kecil daripada external force lah. FK 90 darjah dengan ni normal force dan weight. Okey. Untuk incline plane kita kena pindahkan dia punya angle di sini. Angle di situ dia berada di mana? Okey, dia berada di sini. Saya buat dot sebab dot ni bukan force. Ini angle dia. Okey, nampak tak ni? Kalau saya buat dot kat sini, angle di sini 90, di sini theta, di sini total dia 180 kan? Sini adalah 90 tolak theta. Sini akan sama dengan theta di sinilah. Ni awak baca balik zigzag. Kalau tak tahu, pindahkan saja duduk dekat dengan paksi bawah N, bawah normal force. Okay, next kita kena label dia punya direction of motion. A dia ke atas. Penting ke? Ya, penting apabila kita nak kira sebarang nilai force ataupun acceleration itu sendiri berdasarkan free body diagram. Okey, setakat itu saja untuk lukis free body diagram. Okey, terima kasih.